Oke, kita punya PDPR, kita teruskan dengan perbincangan latihan PDPR minggu pertama, muka surat 88, pengenalan termokimia. Oke, jadi dan kita akan buat juga perbincangan untuk muka surat 89, haba pemendakan. Oke, jadi soalan yang pertama, perubahan tenaga dalam tindak balas kimia ada dua jenis, iaitu eksotermik dan endotermik. Jadi perbandingannya antara ekso dengan endo, yang pertama, kalau eksotermik, bebaskan haba ke persekitaran. Endotermik, dia menyerap haba dari persekitaran. Untuk yang kedua, suhu bahan tindak balas rendah daripada hasil tindak balas. Endotermik, suhu bahan tindak balas tinggi daripada hasil tindak balas. Tenaga bahan tindak balas lebih tinggi berbanding tenaga hasil tindak balas untuk eksotermik. Jadi kita ingat tangga belakang, turun tangga. Turun tangga ataupun topi belakang. Turun tangga, jadi yang di depan tu tinggi, iaitu bahan. Bila sampai ke bawah, dia adalah hasil dan tenaganya rendah. Untuk endotermik, dia adalah naik tangga ataupun topi depan. Jadi bahannya rendah, hasilnya lebih tinggi. Apa yang berlaku kalau eksotermik? Kita punya bekas itu akan menjadi panas. Kalau untuk endotermik, bekas kita menjadi sejuk. Seolah-olah kita letak es batu di situ. Lepas tu contohnya pembakaran, peneutralan, pemendakan. Penyesaran pun boleh. Untuk endotermik, contohnya fotosintesis, penapaian, pengaratan. Jadi kalau ditanya mana yang paling lambat, yang paling rendah kadar tindak balasnya, pengaratan. Pengaratan diambil masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Lepas tu raja aras tenaga untuk eksotermik, dia adalah topi belakang ataupun turun tangga. Jadi kita ada label tenaga, mesti ada persamaan kimia bahan tindak balas dan hasil tindak balas ataupun persamaan ion. Dan kita mesti ada dia punya delta H ataupun haba pemendakan, atau haba penyesaran, haba pembakaran, haba peneutralan. Dan ada simbol negatif dan ada unitnya. Untuk endotermik. Endotermik adalah naik tangga ataupun topi hadapan. Jadi macam biasa je di sebelah tadi, ada tenaga, ada bahan tindak balas, hasil tindak balas, dan delta H-nya mesti ada simbol positif dan ada unit. Dan untuk kedua-dua raja aras tenaga ni pastikan ada anak panah. Kalau endotermik, anak panahnya ke atas. Kalau eksotermik, anak panahnya ke bawah. Kita masuk kepada haba pemendakan di muka surat 89. Jadi kamu baca betul-betul dia punya maklumat. Dan kamu highlightkan info-info penting yang perlu kamu gunakan. 25 cm padu larutan argentum nitrat 1.0 mol per desimeter padu pada suhu 29 darjah Celsius dicampurkan kepada 25 cm padu larutan natrium klorida 1.0 mol per desimeter padu pada suhu 30 darjah Celsius. Suhu tertinggi yang dicapai oleh campuran adalah 38 darjah Celsius. Hitungkan haba pemendakan bagi argentum klorida. Lukis gambar raja aras tenaga. Jadi kalau ada soalan begini, macam biasa persamaan kimia itu jangan ditinggal. Apa-apa soalan yang berkaitan dengan tindak balas kah, pengiraan kah, persamaan kimia wajib tulis. Perlu tulislah untuk kita tahu apa rasionya, apa bahan yang bertindak balas, apa hasilnya. Walaupun dia tidak minta, tulis juga. Jadi persamaan kimia adalah argentum nitrat bertindak balas dengan natrium klorida NaCl menghasilkan jadi Ag
akan couple dengan Cl, jadilah AgCl, Cna dengan Sino jadilah nano. Okey, jadi persamaan semua ini sudah seimbang. Ag sudah 1, nitrat sudah 1, Na sudah 1, Cl-nya 1. Jadi dia sudah seimbang. Okey, persamaan ion. Okey, di atas ni dalam persamaan kita ni banyak ion. Ya, okey, Ag+, NO3-, Na+, Cl-. Okey, Ag+, Cl-, Na+, NO3-. Jadi ion yang mana kita mau tulis? Okey, kita akan tulis ion yang terlibat dengan pemendakan. Siapa mendakannya? Mendakannya adalah AgCl. Okey, bila mendakannya AgCl, kita buatlah persamaan ion yang melibatkan si Ag dengan si Cl. Okey. Jadi, okey, mendakannya adalah AgCl, yang terlibat ialah ion Ag+ dan Cl-. Okey, jadi persamaan ionnya Ag+ plus Cl- menghasilkan AgCl. Okey, itulah persamaan ion. Okey, lepas tu definisi. Okey, definisi perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Semua ayat ni mesti ada. Okey, tidak boleh tertinggal. Kita tinggal poin-poin penting, kita akan hilang markah. Okey, markah untuk maksud definisi ni satu saja. Jadi buat betul-betul, hafal betul-betul. Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian ni dia melibatkan 5 deria kita. Okey, deria mata, deria lidah, deria hidung, deria tangan dan deria telinga. Okey, itu yang kita nampak, kita rasa, kita hidup, kita boleh pegang dan kita dengar. Okey, kamu tidak boleh tulis yang tidak kamu nampak. Okey, kamu tidak nampak benda tu, kamu tidak boleh tulis. Contohnya siapa yang kamu tidak nampak? Si suhu. Kamu tidak nampak pun suhu tu meningkat. Okey? Kamu tidak nampak pun dalam termometer tu tidak ada pun perkataan suhu. Kita cuma ada dia punya tanda tu. Tanda merkuri tu dia akan naik ataupun turun. Okey, jadi itu namanya bacaan. Okey? Jadi suhu meningkat tidak boleh. Okey, bila kita buat eksperimen tu, kita akan dapat nanti mendakan warna putih. Kamu tak nampak pun tulisan AgCl di dalam bikar kamu tu. Jadi kamu tidak boleh tulis mendakan argentum chlorida terbentuk. Sebab kamu tak nampak tu pun argentum chlorida. Yang kamu nampak ada benda pasir-pasir serbuk-serbuk warna putih. Okey, jadi apa yang betul adalah bacaan termometer meningkat. Okey, bacaannya tu kamu nampak, bukannya suhunya. Kamu tak nampak pun suhu di situ. Okey, untuk warna mendakan, okey, kita akan bilang mendakan putih terbentuk. Jadi itu pemerhatian kita. Okey, jangan gunakan istilah yang kamu tidak nampak. Okey, next pengiraan. Okey, bilangan mol adalah mv per 1000. Jadi kita boleh ambillah mana-mana m dengan v, so dia sama saja. Okey, dia sama sahaja dan ratio diorang pun sama juga. Semua satu. Jadi kita ambillah mana-mana. Okey, m-nya 1, v-nya 25 perkan dengan 1000 dapatlah molnya 0.025 mol. Okey, lepas tu kita ratiokan. Okey, untuk nilai 0.025 di awal ni adalah milik si argentum nitrat. Soalan minta CAG Cl. Jadi kita ratiokan dulu. Dia sama juga pengiraan. Okay, apa-apa pengiraan MRA, equation mole ratio answer. Jadi argentum nitrat, okey, 1 jadi 0.25 menghasilkan 0.25 mol AgCl. Okey, untuk haba dibebaskan. Okey, Q sama dengan MC theta M adalah jumlah isi padu larutan bahan tindak balas. Kalau ada 2, ambil 2-2. Kalau ada 1 sajalah. Okey, yang ada unit CM 3 saja. Okey, lepas tu muatan haba tentu macam biasa 4.2 perubahan suhu kita kena kira. Jadi Q kita kena kira M kita. M tu siapa? Mana M di sini? Nampak ni. Okey, ini ada 25 cm padu dan 25 cm padu cm. Okey, C sudah ada, C theta. Okey, theta adalah perubahan suhu, iaitu suhu tertinggi tolak suhu awal. Masalah kita sekarang, okey, suhu awal kita berbeza, di mana argentum nitrat 29, okey, natrium klorida 30. Jadi bila ada suhu awal yang berbeza, kita cari purata. Okey, jadi puratanya adalah 29.5. Jadi masukkan dalam rumus kita 25 tambah 25 darab 4.2 darab
38 tolak 29.5, dapatlah kita punya Q1785 Joule. Okey, jadi setiap soalan ini wajib diletak dia punya unit di akhir. Sebab dia berbeza-beza soalan. Okey, jadi unitnya mesti ada. Macam mol tadi pun pasti letak mol. Okey, next haba pemendakan adalah Queen nak harta. Okey, iaitu untuk cari delta H, Q bahagi N. Jadi Q kita sudah ada tadi, N kita pun sudah ada, tinggallah tekan kalkulator. Okey. Okey, kamu dapat joule, bahagikan dengan 1000 untuk tukar kepada kilojoule. Okey, persamaan termokimianya, persamaan kimia yang tadi kita sudah buat tu, kita tambahkan saja dengan nilai delta H yang kita jumpa. Okey, kita teruskan. Dia minta aras tenaga. Jadi aras tenaga ni tengoklah kita punya persamaan kimia tadi. Okey, jadi dia eksotermik. Sebab apa eksotermik? Okey, sebab dia punya suhunya meningkat. Okey, daripada 29 dengan 30 tadi meningkat kepada 38. Okey, jadi eksotermik turun tangga ataupun topi belakang. Jadi kita tulislah bahannya adalah argentum nitrat dengan Cl-. Okey, kita boleh tulis dia punya persamaan ion saja dan hasilnya adalah AgCl. Jadi itu sahaja untuk 88 dan 89.